Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 1 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini, untuk bab 4.1, bab 4 lakaran di bawah subtopik 4.1 lakaran pictorial, kita akan capai hari ini 4.1.2 iaitu kita nak kenal pasti teknik lakaran pictorial. Okey, so dalam teknik lakaran pictorial ada berapa jenis lakaran, tapi sebelum tu, apa sebenarnya maksud lakaran pictorial? Penting ke? Ya, penting sebab lakaran pictorial dia boleh memaparkan image 3D yang mana dia boleh mudahkan designer iaitu mereka nak menggambarkan sesuatu bentuk atau nak tafsir sesuatu lukisan. Nak tafsir macam mana? Nak tafsir daripada 3 jenis pandangan. Pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey, contoh macam gambar kat sebelah ni kan. Awak akan nampak satu objek yang boleh pusing-pusing dekat sini. Dia adalah objek yang menggunakan salah satu teknik lakaran pictorial. Dekat atas tu kita boleh nampak pandangan pelan. Pandangan pelan ataupun pandangan atas, nampak? Kemudian daripada sini kita nampak pandangan sisi, pandangan hadapan. Dan belah sini kita akan nampak pandangan sisi. Penting lakaran pictorial ni. So ada 3 teknik lakaran pictorial iaitu lakaran oblik, lakaran yang kedua lakaran isometrik, yang ketiga adalah lakaran perspektif. Untuk hari ni cikgu akan masuk lakaran oblik sahaja dahulu. Okey. So first sekali sebelum kita nak melakar, kita kena tahu kaedah asas melakar. Bila melakar, kita tak boleh guna pembaris. Kita tak boleh guna pembaris dan juga jangka lukis. Sebab ingat, maksud lakaran adalah suatu bentuk lakaran awal ataupun lakaran draft yang menggunakan teknik lakaran bebas iaitu freehand drawing, tidak menggunakan alatan seperti pembaris dan juga jangka lukis. So, kaedah asas melakar ni ada 2. So, sebelum kita nak melukis tu, kita kena belajar macam mana nak buat straight line tak ada guna pembaris. So, first adalah kaedah garisan pendek. Okey, macam mana nak buat? Langkah yang pertama ialah kita kena tandakan 2 titik dekat kiri dan kanan. Kemudian yang kedua, letak mata pensil dekat titik yang pertama dan buat satu garisan nipis ataupun garisan pendek-pendek secara halus. Nipis Yang ketiga, kita ulang langkah pertama dengan langkah yang kedua tadi dan kita buat satu lakaran tebal atas dia. So, ini adalah lakaran nipis, garisan nipis. Garisan tebal adalah yang tebal macam ni lah, yang kita tekan pensil kita tu. Garisan nipis ni, kita pegang pensil tu, kita tak tekan. Kita smooth je. Garisan tebal tu baru kita tekan pensil kita. So, cuba praktis banyak kali untuk dapatkan satu garisan panjang tanpa guna pembaris. Nampak? Secara serong pun boleh, secara menegak pun boleh, mendatar pun boleh. Okay? Boleh praktis untuk kaedah garisan pendek. Kemudian yang kedua adalah kaedah garisan terus 2 titik. Langkah yang first dengan second ni sama dengan kaedah garisan pendek tadi. Tetapi dekat sini beza dia adalah daripada satu titik tu nanti kita akan buat terus satu garisan nipis. Yang pertama, buat titik antara 2 hujung garisan. Yang kedua, dekat sini buat satu garisan nipis. Terus satu garisan nipis. Yang ketiga, buat titik dan buat satu garisan nipis. Ke atas dia baru kita tebalkan. Praktis banyak kali barulah kita akan dapat satu garisan lurus tanpa guna pembaris. Itulah pentingnya bila kita melangkah, kita praktis dulu. Kita bagi tangan kita tu smooth, tak adalah macam tegang. Waktu pegang pensel tu rasa macam boleh patah pensel tu. Okay, kita lembutkan tangan kita. Kemudian kita akan pergi yang seterusnya iaitu lakaran oblik. Ini adalah teknik lakaran yang pertama. So, bila dalam lakaran oblik ada beberapa prinsip yang kita kena ambil tahulah. Iaitu yang pertama, dekat lakaran oblik ni sebelum kita buat, kita kena tahu kita nak buat oblik secara cavalier ataupun secara kabinet. Cavalier tu apa? Kabinet tu apa, cikgu? Okey, kau jangan risau. Cavalier ni adalah satu objek yang dia menggunakan bentuk bentuk saiz yang apa tu namanya? Yang asal, tak ada ubah-ubah. Contohnya kalau dekat sini, cikgu conteng kejap kat sini Kalau kat sini contoh dia, panjang dia dekat sini adalah 4.
Panjang daripada hujung ni ke hujung ni adalah 4. Tapi kalau objek kabinet daripada hujung ni ke hujung ni adalah setengah daripada panjang tadi. Contoh panjang tadi ni adalah 4 kan. So kalau 4 sini, ini adalah setengah. So panjang dia jadi 2. Itu beza antara kabinet dan juga Cavalier. Okey. Kemudian kita ada lakaran ini adalah berpandukan 3 paksi. Iaitu paksi menegak, paksi surut dan juga paksi mendatar. Boleh tengok dekat video bawah ni. Ini garisan bawah ni adalah paksi mendatar. Iaitu kita namakan dia sebagai X. Dekat sini ada X. Kemudian yang kat atas ni adalah paksi menegak. Kita panggil dia sebagai Y. Kemudian kita akan buat satu garisan serong kat tepi ni, kita panggil dia sebagai paksi surut, iaitu Z. Okey, daripada paksi surut yang cenderung kepada paksi mendatar ni, daripada paksi surut yang cenderung ke paksi mendatar ni, so daripada paksi surut ni, daripada paksi surut ni, daripada surut ni, yang ke paksi mendatar ni, dia adalah bersudut 45 darjah. Tak percaya boleh tengok cikgu lukis kat sini. Kejap, cikgu lukis kat sini. Nampak? Dia adalah bersudut 45 darjah. Tetapi kalau dekat daripada paksi mendatar yang ke paksi menegak, dia adalah bersudut 90. Macam mana tu cikgu? Okey, kejap cikgu tunjuk. Daripada paksi mendatar ni nak ke paksi menegak, dia adalah bersudut 90 ataupun bersudut tepat dekat sini. Okey. So itu adalah teknik lakaran oblik. Kemudian kita akan tengok macam mana nak bina langkah-langkah melakar oblik. Okey. Yang pertama adalah kita akan bina paksi mendatar X dekat bawah ni dan paksi menegak Y. Cikgu punya step ada 7 Ada 7, so awak akan repeat step tu banyak kali. Supaya awak akan ingat lah. Langkah yang pertama, buat paksi mendatar X dan paksi menegak Y. Okey. Yang kedua, kita akan lakarkan paksi surut Z yang bersudut 45 darjah. Kita akan ubah, kita akan buat balik paksi mendatar X. Kemudian paksi menegak Y, nampak dalam video ni. Dan kita akan buat satu segi empat sama dekat bahagian kanan. Kecil pun tak apa, buat kecil je. Ini adalah segi empat sama. Kemudian daripada titik ni dan titik ni akan kita garis straight ke belakang. Macam dalam video tu, itu adalah paksi surut iaitu Z. Yang bersudut 45 darjah. Okey, so senanglah dekat situ. Nanti awak belajar lakaran yang lain tau, confuse pula nak berapa sudut dia. So kalau 4 segi tu, setengah daripada petak tu adalah 45 darjah. Okey, untuk yang ketiga pula, kita akan lakarkan hadapan objek pada paksi X dan labelkan ABCD. Ulang balik langkah satu tadi, buat satu garisan mendatar iaitu X, garisan menegak iaitu Y, buat petak kecil kat sini untuk kita letak dia sebagai paksi surut Z kat situ. Jangan lupa label X, Y, Z tu jangan lupa label. Okey. Sambungkan dia ke belakang. Okey, dekat sini dah kita akan buat pandangan hadapan objek. So, objek yang kita nak buat ni adalah 4 segi. So, 4 segi tu, objek 4 segi pandangan hadapan tu berada di belah kiri. Di belah kiri ni. Kita labelkan dia A, B, C dan D. Okey, nampak? Kemudian langkah yang keempat, daripada ABC dan ABCD tadi, kita akan unjurkan ABC tu ke belakang. Maksudnya garisan tu biar selari dengan paksi Z. Buat balik lagi sekali daripada awal. Iaitu buat garisan buat garisan menegak. Buat 4 segi kecil untuk kita letak paksi surut iaitu Z. Bawa ke belakang, buat petak pandangan hadapan iaitu ABCD tadi. Dan kat sinilah dekat ABC ni, kita akan unjurkan dia selari dengan paksi serong Z. Bawa dia ke belakang. Panjang mana tak kisahlah. Yang penting bawa dia ke belakang.
Biar dia selari. Okey, dekat situ. Boleh? Next kita akan pergi. Yang kelima, kita akan tandakan panjang objek dekat O yang selari dengan B. Kita akan buat balik semula daripada langkah yang pertama. Buat garisan mendatar. Buat garisan menegak. Buat petak 4 segi. Buat garisan A, B, C, D. Okey. Kemudian kita akan unjurkan dia ke belakang tadi. Kemudian kita akan labelkan O dekat B tu. Dekat B ni kita akan labelkan O. Okey. Kemudian langkah yang keenam, kita ulang balik semula. Tapi dekat sini kita akan letak garisan mendatar OP dan juga OQ. Buat paksing datar, buat paksing menegak, buat petak 4 segi untuk letak garisan apa tu namanya? Garisan paksi surut iaitu Z. Buat petak 4 segi ada label A, B, C dan D. Unjurkan A, unjurkan B, unjurkan C ke belakang biar selari dengan paksi Z. Buat O tadi. Dan dekat A ni lah kita akan buat garisan mendatar daripada O. So O ni adalah garisan mendatar yang kat bawah tu Itu adalah P. Garisan mendatar dia adalah P kan, OP kan. Kemudian kita akan buat garisan menegak yang ke bawah. Yang ni dipanggil sebagai Q. Macam kat bawah ni lah. Q. Terus bawa ke bawah. Bawa ke bawah terus. Lama dah habis video cikgu kat sini. Tapi bawa dia terus ke bawah ni lah macam gambar ni. Okey. Yang terakhir barulah kita legapkan objek kita. Jadi cantik tip-top macam ni. Walaupun nampak macam hodoh ni kan. Tapi ini adalah lakaran digital. Sebab tu tampak tak cantik. Ni kalau cikgu punya lakaran memang cantik. Okey. Cuba buatlah balik semula. Langkah pertama garisan mendatar. Garisan menegak. Buat petak kecil untuk kita letak paksi surut yang bersudut 45 darjah. Buat pandangan hadapan objek yang kita labelkan A, B, C dan D. Unjurkan A ke belakang, B ke belakang, C ke belakang biar selari dengan Z. Buat O tadi. Buat garisan mendatar OP. Buat garisan menegak OQ ke bawah. Daripada sini kita akan legapkan objek kita. Kita hitamkan objek yang kita nak. Barulah kita tekan pensel tu macam nak patah pensel tu. Biar dia nampak hitam. Macam tu. Nampak tak? Nampak cantik kan? Nampak tak payah pakai pembaris dah cantik. Okey. So, untuk latihan, kita akan buat satu latihan. Okey, so dekat sini kita akan buat satu lakaran oblik yang berbentuk L ni lah. Kita akan buat satu lakaran iaitu garisan mendatar, garisan menegak. Kita buat petak kecil ni untuk kita letak paksi surut Z dekat belakang ni. Bawa dia ke belakang. Nampak seret pun tak apa. Yang penting nampak garisan paksi surut tu. Z. Dan sekarang ni objek kita ni iaitu L kita akan letak dekat bahagian belah kiri ni. Letaklah besar mana awak nak letak tak kisahlah. Tak ada ukuran Lakaran tak ada ukuran Kemudian kita labelkanlah dia A, B, C, D, E dan F. Dan akhirnya kita akan unjurkan A ke belakang, B ke belakang, C ke belakang, D ke belakang. Tapi kali ni cikgu mula unjurkan daripada D, tak silap cikgu. Cikgu unjurkan daripada D. Nampak? Dia sama dengan garisan ni. Bawa je ke belakang. Cikgu nak sampai mana? Bawa je. Yang penting dia lebih daripada garisan Y ni. Okey? So daripada sini awak akan nampak satu titik pertemuan dekat sini. Titik pertemuan yang dekat sini.
Dekat sini. So, bermula daripada sini awak akan kena buat garisan mendata ke A. Okey, awak kena buat garisan mendata ke A. Macam cikgu buat yang nanti. Mana? Daripada sini akan bawa ke sini. Sekejap. Dekat mana cikgu punya lakaran tadi? Mana? Mana? Okey, dekat sini nampak? Bawa ke sini. Kemudian daripada titik bulat ni bawa ke bawah. Yang kat bawah ni bawa ke tepi ni biar dia selari dengan CD. Selalunya pelajar akan confuse dengan garisan bawah ni. Tapi kita punya sampai sini je. Sampai sini sahaja. Yang bawah ni dia adalah sudut 45 darjah. Sekarang barulah kita akan legapkan objek kita. Jadilah nanti bentuk tangga yang cantik. Tak percaya awak tengok. Memang cantik. Walaupun garisan tu nampak macam bentuk, tapi dia adalah menunjukkan kita punya lakaran yang bersudut berapa? Dekat sini nampak ini adalah lakaran yang bersudut 45 darjah. Okay. So, cikgu harap awak bolehlah try lakaran ni nanti. Okay. Sebagai rumusan, hari ni kita dah belajar dua kaedah asas melakar iaitu kaedah garisan pendek dan kaedah garisan terus dua titik. Serta hari ni kita dah capai satu teknik lakaran pictorial macam mana nak lukis oblik. Oblik ingat ada 4 prinsip yang kita kena amalkan. Kita kena tahu oblik cavalier dan oblik cabinet. Yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu apa dia? Tiga garisan yang penting iaitu garisan mendata, garisan menegak dan juga paksi surut. Paksi mendata, paksi menegak dan juga paksi surut. Kemudian daripada paksi surut ke paksi mendata dia adalah bersudut 45 darjah. Daripada paksi mendata ke paksi menegak dia adalah bersudut 90 darjah. Okey, kita jumpa lagi kelas kita akan datang. Bye.